Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, bulan Ramadan berkahnya di sini. Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, bulan Ramadan berkahnya di sini. Hebatnya cinta Adam dan Hawa buat pedoman sepanjang zaman. Ramadan sudah di penghujungnya. Jangan berhenti tingkat amalan. Teng 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 teng. Bukan corak sebarang corak. Corak songket tinggi nilainya. Bukan burak sebarang burak. Ini burak ada berkahnya. Macam dah pernah guna je pantun ni. Anak Laksmana, anak raja berkawan dengan anak petani. Rasa tak sabar, rasa teruja. Apa cerita borak hari Oi, laju betul. Wow. Pergi mana tu? Sebab ini memberitahu macam itulah sepatutnya dibaca. Bukan best. Abang sangat abang lawaknya. Masya Allah. Teringat yang semalam lagi bang Ingat semalam. Teringatlah, tak boleh buat apa lah. Ya, apa khabar seluruh rakyat Malaysia? Terima kasih kerana menonton kami daripada Ramadan, sebelum Ramadan lagi, dan kita pun dah ada di minggu-minggu akhir borak dulu baru buka. Kita berada dalam 24 April 2022 bersamaan 26 Ramadan 1443 Hijri. Dan macam biasa hari ini kita akan ada satu topik yang kita akan bincangkan. Iaitu topik kita 1000 bulan 1 malam. Wow. Oh, begitu sekali dikiaskan Betul. 1000 bulan 1 malam So kita nak bercerita tentang malam Lailatul Qadar, betul? Best tadi, best tadi. Bukan. Jangan best. Cuma Baik, dari jadi segi bahasa yang tepatnya kita kata malam Al-Qadar. Sebab Lailah tu malam. malam Al-Qadar lah. Al-Qadar, malam Al-Qadar. Betul lah. Kalau nak sebut Lailah, terus Lailatul Qadar. Bukan mimpi Laila. Bukan Jadi Lailah. bukan malam Lailatul Qadar. Macam tak kena lah repeat lah. Okey, betul. Dia kalau mimpi Lailah macam mana bang? Sekali? Ya. Jangan ya. Lailah. Masya Allah. Dan Okey. kita nak dengar juga pendapat-pendapat anda di rumah. Ya. Tentang mungkinlah ada pernah mengalami ke kan malam yang pelik-pelik ke kan. Apa yang anda lakukan pada malam dalam memburu malam Al-Qadar pada dalam hadis sebut taharrau kan iltamisu lailatul qadar. Anda boleh hubungi kami di 0322828578 ataupun 0322828579 atau WhatsApp di 0114047 sama ni 6564 ataupun bolehlah ke Facebook abang. Ataupun tak apa, ataupun Facebook boleh lewat Facebook laman rasmi Facebook RTM dan kalau ketinggalan nak catch up bolehlah terus ke RTM klik. ya. Betul. Dan kita masih ada lagi mencari 2 pemanggil bertu Ya benar. untuk memberikan 250 voucher daripada pusat pekerjaan. Bukan 250 voucher. Voucher Bernilai. 250. Wah ni. Are you okay? No. Puasa tak sebenarnya ni Wan? Saya masih teringat best. Pakaian hari-hari ya. So telefon supaya anda terpilih sebagai pemanggil bertuah. Ada Betul. voucher. Ya. Alright. Okey, kita So jemput. kita akan bersama tetamu kita untuk kita mengupas topik 1000 bulan 1 malam. Betul, banyak kita nak tanya. Antara trademark dia serban tutup telinga, Yo. cakap Penang, Yo. dan saya kenal beliau sejak daripada 2009-2010. Kami pernah audition bersama-sama. Lepas tu orang putih kata the rest is history. Wah. So, kita bersama dengan sahabat lama saya Al-Fadhil Ustazah Don Daniel Don Biajit. Fadhil Mashkura. Masya Allah. Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh. Apa sihat? Sihat. Allah berkati lah. Amin. Ayo, my man. Sihat. Masya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. So saya kena duduk tahu mana? Duduk sini. Jangan sini. Kalau memang duduk tahu sini nampak Tengok macam pun boleh. sangat. Siapa? Boleh je. Boleh. Tengah. Baik. Tak ada hal, tak ada masalah. Ni sihat? Sihat. Alhamdulillah. Ustaz sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa cukup? Alhamdulillah. Saya kira balik. Okey, kita 1000 bulan 1 malam. 1 malam. Bagi mereka yang dah lupa tentang apa Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Wah, Silakan ulas sikit Ustaz. Masuk terus boleh terus. Ulas terus. Hampa memang Ke ada apa-apa yang intro Ustaz buat dulu? Nak nyanyi lagu Mimpi Laila pun boleh? Duduk dengan ambut punya di mana tadi tu.
Ada kes, ada kes. Ada kes. Itu cerita dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Abang, dan juga kawan ni lah saya panggil. Kerana semua penonton yang saya kasih sekalian, pertama bila sebut sama ada orang Malaysia masyhur dengan malam Lailatul Qadar, orang-orang hak yang mengaji dia mahir dengan malam Al-Qadar, dan orang Arab dia terus sebut Lailatul Qadar lah, dia tak boleh cakap malam. So pertama bila sebut malam Lailatul Qadar ni, malam Al-Qadar, pertama sekali semua orang kena tahu ada dua benda special duduk dekat dia, iaitu dia adalah sabit dalam Quran. Dia bukan satu malam yang kita assume. Ya, bukan siapa-siapa cerita. Boleh jadi macam contohnya malam nisfu Sya'ban. Dia mungkin ada perselisihan sebab nama Sya'ban pun tak ada dalam Quran. Jadi mungkin orang agak-agak sahaja. Jadi timbul khilaf orang ni dan orang ni dan pandangan. Contoh lagi even malam nuzul Quran. Walaupun dalam bulan Ramadan dia jadi macam orang macam nuzul Quran tu orang tahu Quran turun ya. Kalimah nuzul Quran tu malam Lailah nuzul Quran tak ada, tak clear dalam Quran. Malam Lailatul Qadar 3 biji ada dalam Quran. Allah sebut dalam surah Al-Qadar. Tapi sebelum tu Amin, bagi saya jelaskan balik sebab saya lagi bila saya cakap macam tu, orang kata, habis tu Ustaz nak kata apa? Malam-malam haling tu tak ada ke? Bukan. Ada. Kita baru nak mukadimah, mulut ada satu sebab asalnya dulu kalau ya. Jadi bila kata lagu tu malam Al-Qadar ni clear Lailatul Qadar ada dalam Quran 3 kali. Maknanya power tu. Power lah. Power sebab apa? Sebab lagi satu dia ada satu. Kan saya kata ada dua. Satu sebab nama dia sabit dalam Quran. Ayat dia Allah Ta'ala sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim inna malu lah depan kau ayat ni mana inna anzalnahu fi lailatul qadr sekali wa ma adraka ma lailatul qadr dua kali lailatul qadri khairum min alfi syahr 3 kali orang kata apa peliknya kalau yang perkataan lain Allah Ta'ala akan sebut sekali dan Allah ganti diri benda tu ada dengan kata nama. Kata nama dia, ganti dia. Dia ke, itu ke. Tapi malam Lailatul Qadar tak. 3 kali Allah sebut 3 kali nama dia. Ya. Baik. 3 kali disebut, nanti akan ada huraian yang panjang Ustaz. Ya. Bawa bertenang dulu. Ya. Kita rehat seketika. Habis dah. Rehat. Abang kira gini tu abang. Belum rehat lagi. Seronok tu dengar tu. Okay. Kita ada seorang lagi tetamu. Siapa dia? Ini kita kena tunggulah. Teruskan menonton Borak Dulu Baru Buka. Hashtag berkahnya di sini. Take a break. Allahu Akbar. Satu malam keanugerahan yang cukup hebat sebab di malam itu diturunkan mungkin 9 hari yang terakhir perkiraan itu ke yang ganjil. Pada malam itu siapa yang bermunajat, siapa yang beramal, siapa yang membuat kebaikan, apa saja jenis kebaikan pada malam itu kalau berketepatan dengan masa turunnya Lailatul Qadar itu mungkin terampun segala dosa kita dan kita punya pahala itu dapat digandakan. Satu malam saja yang dijanjikan kepada kita dan kemungkinan tak semua orang yang akan dapat. Secara peribadinya saya teringat kecil-kecil dulu lah. Mak ada pesan siang sebelum dan siang selepas malam Lailatul Qadar tu cuacanya agak tenang, damai, matahari tidaklah begitu terik seperti biasa. Mungkin ada benar jugalah kalau kita compare dengan surah Al-Qadar ayat 4 Bismillahirrahmanirrahim tanzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Permana Allah sebut pada malam tu turunnya malaikat dengan izin Allah yang membawa segala macam hal. Jadi beruntunglah kalau kita menghidupkan pada malam tu, pahalanya Masya Allah ibarat 1000 bulan kan. Ianya berlaku pada 10 malam terakhir. Kemudian pada malam Lailatul Qadar tu langit kelihatan cerah. Malam Lailatul Qadar dia akan datang waktu malam tu tak berapa panas dan tak berapa sejuk. Penampakan bulan muncul tapi bulan tu separuh saja. Malam ganjil 25, 27, 29. Lepas tu lagi satu malam tu kan hujan yang rintik-rintik tu lah. Slow-slow tu Bulan Ramadan berkah
Hush, bermacam-macam pandangan kita dengar tadi ya. Tapi kita nak mendapatkan pandangan yang betul dan tepat dan sahih daripada Ustaz. Lagi Arab daripada orang Arab. Lebih Arab. Masya-Allah, khalas. Nak satu hadis satu ayat ke? Jangan. Dan sebelum kita panggil kita punya tetamu jemputan, kita ingatkan juga lah mereka di rumah. Call kami abang. Ya betul. 032282 8578 dan 032282 8579. Betul. Dan WhatsApp kami di 01 4047 6564. Dan Facebook pun ada juga Radio. RTM, Radio Television Malaysia. Okey, Betul. kita nak persilakan tetamu kita seterusnya. Ayo. Ni member dia Ikram dah sampai. Dan mungkinkah akan ada baki lagi ahli selepas ni? Wallahualam. Sebab dia ramai ahli mereka. Tapi kita persilakan sahabat lama kita Naim Mirwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sihat. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina. Cakap pun suara sedap. Abang. Cakap Baik, saja. alhamdulillah. Ada warna. Sebenarnya saya beruntung dapat bersama dengan orang-orang hebat ni pada Ramadan ke-26 ni. Pandai up orang. Pandai apa? Dan up. Ni Naim, bila 10 akhir Ramadan ni apa aktiviti keluarga dalam mencari malam Al-Qadar? Okey, di 10 malam yang terakhir ni biasalah macam Ustaz cakap tadi, ini adalah bonus Ustaz ya. Ya. Tapi ialah kadang-kadang kita banyak cabaran-cabaran tu dengan ada kita kecundang tu dengan kadang-kadang kecundang tu dengan kerja lagi. Jangan kadang-kadang ada show buka puasa balik tu dah mungkin dah masa tu dah suntuk Dah flat semua kan? Tapi kita, saya alhamdulillah dapat curi masa jugalah. Dapat juga sama-sama dengan keluarga, kadang tarawih sama-sama walaupun tak ke surau kan, tapi dia sebenarnya berkat PKP hari tu. Allah. Betul. Masa tu lah kita dapat sama-sama satu keluarga kan. Ada je. So tahun ni alhamdulillah kita dapat sama-sama tarawih sama-sama dengan anak-anak, alhamdulillah dengan isteri. Orang beriman dia melihat ujian sebagai hikmah kan? Full. InsyaAllah. Ustaz Don, Ya. kita nak sembang panjang lagi tapi kita nak ambil sunnah doa berbuka waktu mustajab. Ya Allah. Dah nak buka Jadi, dah nak buka dah Syed. Ana dah lama tak dengar intam doa sama-sama. Jadi nak lepaskan rindu. Boleh. Tolong lead doa sikit. Fadal. Nanti ada orang kawan kan, nanti nak buka puasa kan. Jangan tutup mata sudah. Jangan tutup mata. Okey, syarat tutup mata. Okey, saya buka mata. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة وأعنا على قيامها وإحيائها يا رب العالمين يا الله berkatilah abang Khair, bagikan dia kebaikan di dunia dan di akhirat. Kurniakanlah dia kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dan jadikan apa yang dia inginkan selama baik, berilah kebaikan itu pada dia. Kurniakan kepada Abang Naim suara yang baik berpanjangan dan boleh terus lagi menghiburkan, dan daripada suara itu akan terdetak hati orang untuk menjadi kebaikan. Kurniakan kepada Kak Wani kebaikan yang berpanjangan. Kurniakanlah jodoh yang soleh dan solehah. Kurniakanlah dia kehidupan yang bahagia di dunia akhirat. Kurniakan suara yang baik, jadikan dia bahagia dan jadikan suaranya itu memberi kebaikan pada orang ramai. Dan kurniakan kepada sahabat saya amin kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan juga kurniakan setiap perkataan amin memberi kebaikan pada orang, menjadi buah utama kepada orang untuk menjadi perubahan dalam hidup. Dan kurniakan kepada amin dan keluarga bahagia di dunia dan di akhirat. Kurniakan kepada seluruh penonton Borak Dahulu kebaikan yang berpanjangan. Perkenankan doa kami, jadikan malam ini malam yang boleh kuatkan kami untuk beribadah dan jadikan kami dapat memperolehi malam Lailatul Qadar. Kurniakan kepada semua kru yang berada dalam program Borak Dahulu kebaikan berpanjangan. Selamatkan kami semua ya Allah dalam perjalanan balik kampung dan kembali balik ke tempat kerja kami. Kurniakan anak-anak kami kebaikan, jadikan semua anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Kurniakan kepada kami anak-anak yang cerdik, cerdas fikiran mereka. Jadikan mereka anak yang soleh. Jadikan guru mereka guru yang soleh. Jadikan orang yang berada di keliling mereka adalah orang yang soleh. Jadikan kawan-kawan mereka orang yang soleh. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh agar mentadbir negara ini ke arah yang diredai oleh-Mu. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ampunkan dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa yang telah lalu, yang akan datang, yang sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, ampunkan dosa pasangan kami dan juga seluruhnya dosa ahli keluarga
kami, guru-guru kami dan sekalian umat Nabi Muhammad SAW yang telah lalu, yang akan datang, yang sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang sembunyi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah wa ala barakatillah walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selamat buka puasa. Jumpa selepas ini dalam Borak Dulu Baru Buka. Selamat berbuka. Cepat. Ambil gambar, ambil gambar. Keceng. Oh, okey. Keceng. Macam tu bunyi kamera. Sekali. Keceng. Itu dia. Cantik masalahnya ni. Ni kita punya juadah berbuka ni. Nampak bukan setakat nampak indah, nampak sedap. Nampak sedap. So, terima kasih kepada Pusat Pakaian Hari-Hari kerana menaja pakaian kami. Makanan berbuka puasa kami. Dan juga dengan penuh kasih sayang. Wani, siapa dia? Dari Arjuna Kasih dan Manja Kasih. Jaga baik-baik. Okey, Alhamdulillah. kita sambung perbincangan kita. Baik. Ni makanan kira biar lagu ni. Ya, lagu tu. kalau Ustaz nak makan pun. Kalau ada apa-apa Ustaz nak tunjukkan tadi apa? Ada sambil-sambil tadi. Ada satu benda saya teringin nak buat. Buat apa? Selama ni tak pernah minum dalam live. Mari kita tengok sama-sama. 1, 2, 3. Kita minum. InsyaAllah. Masya Allah. Tadi tak nak minum. Alhamdulillah. Mana biasa minum dalam live? Betul. Saya pun tak pernah. Betul. Hanya diborak dulu baru buka. Betul. Minta maaf lah penonton semua. Korang tak dapat live ni. Buka. Betul. Saya macam, apa ini nak buat tu? Nampak tu. Hanya diborak dulu ya. Betul. Okey, Sini kita sambung perbincangan kita. Kan saya ada satu soalan boleh? Ya, okey. Okey, malam Lailatul Qadar maka diraikan dengan ibadah. Subhanallah. Dihidupkan malam tu kan, beria-ria dihidupkan. Untuk orang yang kata tadi kita ada kelemahan, kadang-kadang kita ada tugas. Ada yang boleh sebenarnya kita pun panggil itu ibadah juga. Jadi macam mana tu? Boleh diasing-asingkan ke? Mana ibadah Contoh begini yang dia nak. Ibadah begini tak nak. Ya. Sebab kadang-kadang dalam banyak cerita, ada separuh orang dia sibuk. Dia terpaksa malam tu berjaga. Mungkin dia jaga saja. Dia jaga tapi dia buat sungguh-sungguh. Ataupun dia buka gerai kat Mitek kan. Betul. Dan dia Dah habis Mitek ni. dan dia lalu sesuatu. Dia lalu sesuatu yang dia sendiri tak boleh nak gambar. Ya, betul. Jadi macam mana? Adakah berkira-kira ibadah ini je boleh? Ni tak payah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Okey. Untuk dia, point dia yang first kali Lailatul Qadar ni dalam sirah nabawiyah Nabi dengan para sahabat yang paling penting bersungguh-sungguh menghidupkannya. Itu keyword dia. So bersungguh-sungguh menghidupkannya bagi Nabi dengan para sahabat semayang. Bagi setengah para sahabat baca Quran. Bagi setengah sebab macam contohnya Sayyidina Osman radhiyallahu anhu ardah khatam Quran dalam semayang. Tu kira tu bukan bis Wah, itu champion. Jauh kita tinggal. Champion lah. Orang macam tu sebab dia lazat dengan benda macam tu. Kalau kita kata kalau contohlah kita ada Sayyidina Osman, jom kita pergi bagi sedekah, mesti dia tak akan pergi lah. Sebab lazat dia pada yang tadi tu. So ada setengah macam kita, dia tak boleh, dia kerja dia mesti NGO. Aku malam ni kena cari gelandangan. Dia jenis bangsa lagu tu. So orang macam tu dia kena buat macam tu. Yang penting bersungguh-sungguh menghidupkan, guna perkataan Amin tadi, hadis Nabi, iaitu taharrau. Taharrau ni dia mencari bersungguh-sungguh. So mencari bersungguh-sungguh tu, menghidupkan bersungguh-sungguh tu paling penting. Cara menghidupkannya terserah. Sebab apa? Kok mana pun kalau kita sembang tadi, abang bagi gambaran orang yang sibuk, betul tak? Betul. Kita kena ingat ada satu lagi golongan. Golongan yang Allah bagi cuti. Betul. Kalau kita spesifik banyak benda, jam ni apa? So malam ni specialnya, ni saya sebut malam ni mana betul malam ni lah. Itu tersimpan Zat. Oh, Sebab simpan yang ni. special kita kena sabar dulu. Kena simpan Abang ni. relax dulu bagi. Jangan tak hati bagi. Kenapa relax? Kita ada pemanggil. Dia sudah memanggil kita. Ada pemanggil. Siapa dia? Assalamualaikum. Hello. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa dan dari mana? Apa tu nama saya Salawati. Ya. Dari Sarawak. Oh, Sarawak.
Baik, silakan dengan soalan. Saya nak tanya, ya. Saya tanya dengan Ustaz, Yep. apakah hikmahnya Allah pada siasat masa sebenar berlakunya Lailatul Qadar? Iya. Dan satu lagi Ustaz, saya tahu, dapat tahu kemudian daripada Imam Al-Ghazali dalam penentuan Lailatul Qadar. Iaitu sekiranya hari pertama puasa jatuh pada hari sekian dan Lailatul Qadar pada malam ganjil sekian-sekian. Sebab saya pernah dengar Ustaz terangkan ini dalam Ihya Ramadan tahun 2010. Iya. Ustaz terangkan juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi. kasih. Oh, dia ingat, Don. Hati-hati, no. Memang dia follow betul. Dia belum betul. Betul. Sila peluk bantal tu. Boleh. Ya. Tak, sebab tak pernah buat dalam program live kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallam. Okey, pertama sekali, apa rahsia dia? Soalan ni tanya hari ni, tapi jawapan ulama bagi lama dah. Ulama bagi lama dah jawapan dia. Kenapa rahsia hari ini kenapa hari ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dirahsiakan malam Lailatul Qadar itu? Kenapa? So okey. Pertama, cuba tengok hari ni. Daripada 10 malam pertama sampai sekarang orang tak berhenti-henti lagi untuk nak merebut malam Lailatul Qadar. Masya-Allah. Cuba kalau dia bagi malam ni je. Dia beritahu kan. Tak kata lah. Malam ni je. Jangan kita jujur Amin Kita bersungguh-sungguh dalam program agama. Betul. Tapi kalau betul-betul kita tahu malam ni, confirm malam ni je kita pulut. Kita prepare. Itu tak kita yang duduk dalam program agama. Allah Ta'ala bagi kat kita peluang lagu tu pun. Kalau ada malam ni je kita pulut. Malam ni je dah pulut habis. Dia macam soalan sport SPM lah. Ya. Dapat tajuk tu bahasa Arab kan. Fokus kat situ. Madrasati. Madrasati lah. Sekali dia keluar lagi. Mamnu' tarhim. Habis binasa. Nampak tak? Jadi sebab Allah kenal kita. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Surah Al-Mulk ayat 14 Allah kata, aku buat apa? Pengetahuan tentang diri hampa ni aku tahu secara halus. Allah kata. Very fine. Allah kenal kita. So sebab tu dia tak bagi tahu kita mana tu. Bukan tak biasa. Beberapa kali Allah nak bagi nampak kepada Nabi, tapi Allah takdirkan ada orang bergaduh, tak jadi peristiwa itu. Nabi kata kalau hampa tak gaduh, aku dah tahu dah bila Lailatul Qadar. So memang Allah sengaja nak tunjuk kita, memang Allah boleh bagi tahu. Bukan mustahil bagi Allah nak bagi tahu. Allah boleh bagi tahu. Dan beberapa kali Allah memang nak bagi tahu. Tetapi untuk umat Nabi Muhammad ni memang Allah Taala dia nak special sebab dia kenal. Umat Nabi Muhammad ni tara aku bagi sembahyang 5 waktu boy. Okey, yang kedua, dia kata ada tahun 2010 Ustaz Don ada cerita pasal penentuan-penentuan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Baik. Dia ada dalam beberapa kitab. Pertama ni kitab-kitab ni antara rujukan utama di negara kita. I'anatul Talibin, Ihya Ulumuddin, Sairus Salikin. Okey, saya ambil balik. I'anatul Talibin, Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, Sairus Salikin Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi. Kemudian dalam Hasyiah I'anatul Talibin. Kemudian kita ada lagi dalam kitab Jauhar Mauhub. Ini antara kitab-kitab, even kitab Jauhar Mauhub ni antara orang yang mengajak kitab ni almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. So dalam kitab-kitab ni dia cerita sekiranya malam pertama Ramadan jatuh pada hari Ahad, kebarangkalian besar. Bila kata kebarangkalian besar ni dia hipotesis. Dia bukan satu fatwa, dia bukan fatwa, dia bukannya fakta, dia adalah petua berdasarkan hipotesis ulama. Jadi kebarangkalian besar malam 27 atau malam 29. So ada dua malam yang memang kita looking forward. Jadi lepas tu untuk contoh ni saya bagi tahu siap-siap. Untuk orang macam kita, bila abang tanya tadi kan, abang saya tanya tadi macam okey, kami duduk dalam program macam ni. Macam kita tak apalah sampai pukul 8. Sekali lagi geng kita yang lain ada yang sampai pukul 8.30 baru nak start apa semua. So sebenarnya majlis ilmu juga salah satu menghidupkan malam. Masya-Allah. Okey. Naim pula sebagai penyanyi nasyid, adakah mengisi malam Al-Qadar dengan merekod lagu nasyid? Jangan jawab lagi. Okey. Dia selalu macam tu. Dia tanya dulu, lepas tu dia suruh relax. Ya, betul. Baik, ada soalan artis kan, Wani? Mari kita saksikan. Oh, ada soalan artis. Artis siapakah itu? Ya.
Assalamualaikum Ustaz, saya Wanisha. So Wani ada satu soalan. Okey, bagaimana kaum hawa yang uzur syar'i waktu malam Lailatul Qadar, apa yang boleh disarankan untuk mereka mendapatkan ganjaran seperti mana orang lain yang boleh beribadat? Bulan Ramadan berkahnya di sini. Alah, wanita ya. Adik saya, Masya Allah. Wani juga Sila. Minum Ustaz. Jangan Ustaz macam terpana. Nampak tak macam syok kan? Nak kuih. Tak boleh. Lagi nak jawab dia bersemua-semua. Okey, soalan tadi tu. Baik. Allahumma salli ala sayyidina. Malam ni untuk orang perempuan yang Allah bagi cuti, orang perempuan yang ABC, ni kena hari ni dia kena malam ni. Allah, hampa buat menyembang tajuk ni, aku pula main cuti ni macam mana? Hanya 3 benda je orang perempuan yang ABC tak boleh buat. Adapun selain daripada tu semua dia boleh buat. Nombor 1, dia tak boleh sembahyang. Yang kedua, dia tak boleh baca Quran. Yang ketiga, dia tak boleh i'tikaf. Selain daripada tu, buat. Semua boleh buat. Dia nak belanja orang makan, dia nak bagi sedekah, masih lagi sempat. Nak sediakan sahur kan? Yes, itu jauh sangat sahur ni. Berapa jam lagi lambat. Sekarang ni kalau ada nak belanja kawan-kawan makan, buka puasa, nak belanja adik-beradik. Ni yang mana yang dah balik kampung, yang ada anak melakan, bawa mereka kalau nak pergi drive-thru, pergi drive-thru, khalas. Nanya, itu semua antara. Dan Naim sebagai penyanyi nasyid kan, adakah dengan irama nasyid ni menjadi sebahagian daripada amal ibadah untuk dakwah ke apa ke? Yelah, dia sebenarnya berbalik kepada sebenarnya kita punya niat lah sebenarnya kan. Niat kita, kenapa kita menyanyikan lagu-lagu nasyid ni di samping sebenarnya macam Mirwana sendiri, kami ni pun biasalah pesan-pesan untuk diri sendiri juga dalam lagu tu kan. Dan sambil tu kongsi dengan orang. Dan rasanya macam Amin cakap tadi, malam-malam ada juga masa-masa sebelum macam contohnya malam kalau Ramadan jamming ni, ke apa kan, kita ada mungkin ada komitmen kena buat latihan, contohnya ada rakaman, tapi rakaman tu alhamdulillah lah, bila lagu-lagu nasyid ni kadang-kadang lagu selawat, ada zikir memuji Allah tu, harap-harapnya kalau itu diterima sebagai satu ibadah, alhamdulillah lah. Dan lagipun kadang-kadang ialah ada masa-masa kita kena curi masa jugalah kan, untuk tak nak manfaatkan 10 malam terakhir ni. Kadang-kadang tak nak juga tertinggal dengan aktiviti yang lain kan. Orang-orang macam saya lah, maksudnya saya ni kena latih rasanya, kena ingatkan hati selalu. Betul. Nah, kita buat ni, katalah pergi jumpa gelandangan tadi kan. Kena ingat dalam hati selalu, ini kau buat ni insya-Allah kerana ibadah kau. Kalau tidak kita akan lupa dengan suasana. Betul. Jadi nak kena ingat, ya Allah, ini kan engkau ya Allah, bagi kena ingatkan sentiasa, baru datang sungguh-sungguh tadi tu menghidupkan. Jadi kita ada banyak ruang lah, peluang kan untuk semua orang. Semua orang boleh dapat. Okey, kata kita ada soalan WhatsApp ni. Okey, jom kita saksikan. Soalan WhatsApp? Tak dengar tadi Selalu kusyuk mendengar. Kusyuk terus. Salam BDBB. Oi, short form. Hos dan jemputan. Saya Hada dari Semenyih. Rumahan Wani kot. Mungkin sebelah rumah saya kot. Untuk topik hari ini, saya nak bertanya dan berkongsi. Kami sekeluarga setiap malam ke-10, setiap hari ketika balik tarawih, mesti dok tengok pokok-pokok. Sudah. Katanya nak nampak pokok bersujud lah. Bila keesokannya hujan, terus buat keputusan, malam tadi bukan malam Lailatul Qadar. Saya nak tanya, macam mana nak tahu amalan kita diterima Allah? Boleh ke bersungguh-sungguh hanya ketika 10 malam terakhir? Terima kasih. Soalan kedua, Assalamualaikum, saya Nik dari Kuala Lumpur. Boleh tak Ustaz kongsikan kisah-kisah menarik yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam usaha mendapatkan malam Al-Qadar? Itu pun sebenarnya saya tengok juga tu kan. Ada yang cerita tengah-tengah malam, tengah duduk atas tikar sejadah, tingkap bergedegang. Itu cerita hantu Wani. Itu balak. Tiba-tiba adakah itu petanda Ustaz? Itu mamba. Kau main tingkap pula mamba. Itu yang paling selalu saya kecil dengar dulu, orang ambil wuduk. Dia ambil wuduk, dia pun gantung. Wuduk dah habis wuduk, nak ambil. Tak ada. Hilang. Allah ke atas. Tadi dia sangkut tu pokok tengah. Sujud. Emra Jolie berlakon ni. Ini cerita-cerita. Yalah, cerita rakyat lah. Betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ulama tanya, ada tak tanda-tandanya? Sebab berdasarkan kepada hadis Nabi pun, Nabi biasa cerita tanda-tanda. Contohnya lah, hampa bergaduh,
Lailatul Qadar tak ada. Betul tak? Betul. So dia ada tanda dia. Sebab tu dalam kitab Sairus Salikin dan beberapa kitab lagi, saya terlupa nama kitab dia. Ada beberapa kitab ni dia menceritakan bahawa tanda pertama sekali yang kita boleh perasan dia, pokok ni last dia tanda yang ke-10, ke-11. Itu very rare lah orang kata. Tapi boleh jadi ya, sebab pokok pun makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nama Al-Qadar ni salah satu maksudnya ialah padat. Al-Qadar ni maksudnya himpit. Bumi sekiranya betul malam Lailatul Qadar, ini dia dah pusing dah. Dah pusing lah. Itulah. Tu malam Lailatul Qadar ni dia pusing macam tu hilang ilham aku nak cakap. Allah. Kau nak rehat dulu, nak ingat balik. Baiklah. Dia pusing. Saat lagi lah, Noh. Kita nak rehat dulu. Rehat dulu lah. Rehat dulu. Bagi Ustaz ingat balik. Okey. Balik lagi dalam Borak Dia bagi kat host juga. Kita pun host juga. Bila tak ingat pi tu. Kita Hashtag Barokahnya di sini. Apa? Kat mana tadi Ustaz? Kat mana? Untuk segmen Satu Hari Satu Ayat, pada hari ini saya nak kongsikan satu ayat berkaitan dengan mana lebih dahulu, keluar berperang ataupun keluar menuntut ilmu, dan apakah tugas dan tanggungjawab orang yang berilmu. Mari kita renung surah At-Taubah ayat 122. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyunfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Yang bermaksud, dan tidaklah patut semua orang yang beriman keluar semuanya untuk berperang. Oleh itu hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak itu antara mereka, supaya orang-orang yang berbaki mempelajari ilmu agama secara mendalam, dituntut, dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya yang keluar berjuang apabila orang-orang itu kembali kepada mereka. Mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga dari melakukan larangan Allah Azza wa Jalla. Ayat ini terang-terang Allah Ta'ala mengingatkan kita bahawa tuntutan agama bukan hanya semua kena pergi berperang, tetapi dengan kita keluar untuk mendalami agama, liyatafaqahu fid din, adalah juga sebahagian daripada tuntutan agama. Dan mereka yang keluar menuntut ilmu, tanggungjawab mereka adalah apabila mereka kembali kepada masyarakat, mereka menyampaikan semula ilmu itu supaya orang-orang yang sebelum ini berperang dan mereka yang tinggal di kampung mendapat peringatan. Semoga ayat ini membuka pintu hati kita agar bukan hanya kita berilmu, tetapi agama menuntut ilmu itu dikongsi. Mudah-mudahan manfaat ilmu bukan hanya untuk kita, tetapi untuk orang lain. Buang penyakit ananiah ataupun akuisma, tetapi kita semaikan budaya kekitaan di dalam kita beragama. Satu hari satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ke studio. Alhamdulillah bang. Kekitaan. Kekitaan. Oh, nice. Okey. Beautiful. Okey, kita sambung perbincangan kita tadi. Sambung. Apa soalan dengan penonton tadi? Itulah, tapi Ustaz tak habis jawab tadi. Tapi Tak apa, kita pergi yang kedua tu. Yang kedua tu macam ringkas sikit. Dia kata kalau boleh diceritakan sikit apa yang kita tahu tentang amalan Allah. Oh, ya. Yang ni saya nak kena sebut tau daripada awal macam ni. Abang Naim minta izin ya. Saya cakap Allahumma salli ala sayyidina. Okey, soalan. Nabi neraka ke syurga? Confirm syurga. Para sahabat confirm syurga. Dan mereka punya confirm syurga bukannya masa mereka wafat baru syurga. Ya, sebelum tu dah ada janji dah. Antaranya 10 orang. Mubashiri Nabil Jannah. 10 orang yang dijanjikan syurga. Nabi duduk dengan para sahabat satu hari, tiba-tiba Nabi kata, Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Osman fil Jannah. Ni tengah duduk hidup ni. Abu Ubaidah Al-Jarrah semua. Talha. Bayangkan, tengah duduk hidup ni, Nabi cakap, okey, katalah Nabi kata masa tu umur Nabi 60. Nabi wafat umur 63. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun lepas tu baru wafat. Maknanya 5 tahun sebelum Sayyidina Abu Bakar wafat, Allah dah boleh jamin dah dia tak akan buat benda yang boleh memasukkan dia dalam neraka. Power. Okey, tu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar 17 tahun pula lepas tu. Baru
baru wafat. Pun Maknanya Nabi tahu Saidina kan? Umar berapa? 23 tahun sebelum dia wafat, Nabi dah janji dia masuk syurga. Maknanya selama 23 tahun aku tak ada nanti Nabi tahu dia tak akan buat benda yang boleh menyebabkan dia masuk dalam neraka. Tetapi mereka semua ni bila mai 10 malam terakhir, mereka semua pulun. Seolah-olah macam mereka tak masuk syurga. Allah. Pelik dengan kita. Kita belum tentu. Tapi cara tu macam confirm. Macam relax macam. Itu dah dijanjikan kan. Bila berkumpul. Bagus soalan kakak tu. Jadi nak bagi tahu kata para sahabat yang dah dijanji syurga, Nabi penghulu kepada syurga, pun bila 10 malam terakhir ikat kain tu bang. Syiddah mi'zarah. Wah, tamam. Dia ikat. Siapa yang cakap Arab ni? Hang ke aku? Tapi dia yang cakap Arab ni. Bagus lah. Tapi nak apa kata? Nabi ikat kain tu. Awak takkan tak masuk syurga lagi? Tak. Inilah perangai ahli syurga sebenarnya. Bila dah tahu ada kelebihan, pulun. Lagi boleh buat. Tang mana saja yang kita ada ruang, baik. Paling tidak pun, malam ni paling tidak pun, buatlah baik dengan mak bapak. Ya, insya-Allah. Okey. So, baik, Naim pula dah berkeluarga, dah ada anak. Dah alhamdulillah 4 orang. So macam mana Naim menggalakkan anak-anak untuk menghidupkan 10 malam terakhir? Sebab dalam hadis pun kan Nabi wa aiqaza mengejutkan ahli keluarganya. Okey, saya ada anak yang dah remaja. Dan ada anak yang kecil. Dah ada anak remaja? Ada. Sebab awak nampak remaja? 17 tahun. Serius, serius. Sabar. So habis kita. So kadang-kadang approach anak-anak ni tak sama lah kan, kan? Yang kecil cara dia lain, yang remaja ni cara dia lain lah kan. So kadang-kadang, tapi yang penting kita nak suruh anak-anak ni kita kena tunjuk dululah. Itulah sebenarnya kadang-kadang kita cakap pun tak jalan juga. Kalau kita kena slowly tunjukkan dia supaya benda tu jadi satu kebiasaan bagi dia, dan alhamdulillah insya-Allah dia akan ikutlah. Mudah-mudahan. Nice lah bang. Beautiful kata Ustaz, sebenarnya kita dah nak habis kan Ustaz, tapi Wai nak tanya, nak selit juga lagi tentang kenapa, apa istimewanya malam 27 tadi yang Ustaz. Betul. Allah SWT. Okey, betul. Macam ni. Kenapa malam 27 macam Amin pun tahu di UIA. Ya. Meriah. Macam seorang macam ni malam pertama Ramadan. Betul. Dia macam siang. Macam kami kat Mesir di masjid, semua masjid dia jadi macam dekat Mekah. Sampai ke hujung jalan. Selaut maksud. Semalam aku sembahyang hampa tak ada pun. Tapi pasal apa malam 27 ni? Pertama dia sabit daripada hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Memang Abdullah bin Mas'ud kata Nabi habaq malam Lailatul Qadar malam 27. Tu sabit habis. Tutup. Tu Nabi dah habaq lah. Okey, tapi kalau orang lain kata bagilah supporting dokumen sikit. Okey, tengok. Tadi kan awal-awal kita cerita Ramadan Lailatul Qadar ni Allah sebut 3 kali. So Lailatun lam ya lam ta marbutah lailatun al-qadar alif lam qaf dal ra 9. So 9 perkataannya dikalikan dengan 3 kali 27. Ada matematik punya ajaz al-Quran tu kan. Sebab ulama kata mustahil Quran every word, every perkataan, every titik, every baris mesti purposely Allah bubuh. Mesti sengaja Allah bubuh. Betul. So why? So bila ulama kira 27 cuma bila para ulama pulun malam 27, malam lain pun dia hidup juga. Dia pulun juga. Kita pulun 27 je. Baik, saya pun nak pulun malam ni, nak balik malam cepat ni. Nampak itu contoh dah malam 27 aja dah. Ada contoh. Okey, Wani pemenang kita. Siapa ya? Okey. Salawati daripada Kuching. Tahniah. Nampaknya bukan Salawati Betul dia. Dan juga orang KL. Orang KL. Tahniah. Oh, terima kasih. Mereka mendapat hadiah berupa Sila saksikan. Saksikan. Dapat hadiah standar. Borak dulu baru buka. Barakahnya di sini akan menerima voucher bernilai RM250 Malaysia. Tajaan Pusat Pakaian Hari-Hari. Terima kasih kepada Pusat Pakaian Hari-Hari. Dan kerana hari-hari menaja. Ya, saya. Dan yang tak menang esok ada. Tengok apa topik esok tu dia. Yo. Topik esok cerita Nabil dan Isahan. Topik kita bangun malam tidur siang. Uish, insya-Allah. Sebab dia semangat dengar malam ni. Dia tidur siang, malam dia bagi. Malam dia pulun. Malam dia pulun kan. Dia dah pulun kau-kau. Siang
gone. Nenek-nenek semongkok juga. Baik. Terima kasih. Dan kita sebenarnya nak bagi hadiah lah. Kepada silap nak bagi ni pula. Janganlah. Ya, untuk tetamu kita. Daripada kami Borak Dulu Baru Buka. Alhamdulillah bang. Terima kasih. InsyaAllah. Subhanallah. Ini pun boleh buat baik Ini lah style lama ni. Power. Senyum sikit. Senyum. 1, 2, 3. Nanti buat video klip Mirwana pastikan. Boleh. Ni antara prop nanti untuk Baik, esok kita jumpa lagi pada waktu yang sama 7 dan 8 malam di dalam Borak Dulu Baru Buka. Saya Amin Idris. Saya Wani Hasrita. Dan saya Khair Rahman. Terima kasih kepada para tetamu. Barakahnya di sini. Assalamualaikum. Ulun. Sempoi. Tak ada kisah berpisah antara kita berdua. Suratmu ku baca, terbentang luas jalan cerita. Padu jiwa padamu raga, bermohon cinta sekadar cinta.